Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Profesor Dr. Arif bin Saleh selaku pensyarah subjek Fiqh Murakahat. Berikut ini merupakan ahli-ahli kumpulan saya. Pada kali ini, kami ditugaskan untuk menerangkan tentang isu konflik hak penjagaan anak bagi ibu atau bapa yang baru memeluk Islam. Anak-anak adalah anugerah Allah yang paling bernilai dalam hidup manusia. Mereka adalah manifestasi daripada konsep maqasidul syariah yang terkenal, iaitu hifzun nasl. Hifzun nasl boleh diartikan sebagai penjagaan, pemeliharaan dan pemeliharaan keturunan manusia di atas muka bumi ini. Tanpa penjagaan keturunan daripada sudut fizikal, maka manusia akan pupus dan misi utama manusia ke muka bumi untuk memakmurkannya sesuai dengan kehendak pencipta yang Maha Esa akan gagal. Manakala daripada sudut rohani dan kemasyarakatan, anak-anak yang lahir bukan daripada hubungan yang sah antara suami dan isteri akibat berleluasanya gejala zina akan menjadi tersisih akibat hilangnya jaminan berbentuk nafkah dan nasab kekeluargaan yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Marilah kita lihat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lah fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang maksudnya, adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun dari pokok tamar dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga ia terbakar. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Imam Abu Muhammad Al-Baghawi menyebutkan di dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, ayat ini Allah menjelaskan fitrah manusia yang mengambil berat tentang kebajikan anak-anak mereka, khususnya masih kecil lagi, memelihara akan mereka daripada bentuk kebinasaan. Masya Allah, begitulah betapa pentingnya Islam menekankan aspek penjagaan keturunan manusia supaya kekal membiak di atas muka bumi Allah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai khalifah. Namun, semua cita-cita ini akan musnah seandainya dalam kalangan ibu bapa tidak ada yang mempunyai pedoman dalam menguruskan hak penjagaan anak apabila berlaku suatu perceraian. Oleh itu, kami akan mengupas dengan lebih lanjut konflik hak penjagaan anak bagi ibu atau bapa yang baru memeluk Islam dari aspek definisi, hukum, syarat, urutan hadanah serta konflik kes realiti yang berlaku di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib bin Azhar, A22HP 0006. Baik, saya akan meneruskan perbincangan bagi tajuk kami, iaitu mengenai definisi bagi hadanah. Baik, dari aspek bahasa, hadanah diambil dari perkataan al-hidmu yang bermaksud rusuk, dada ataupun bahagian sisi badan. Kata hadanah ni dia digunakan dalam urusan pengasuhan anak, kerana pada dasarnya pengasuh kebiasaannya mengasuh anak ataupun mendukung anak di bahagian sisi badannya. Pengasuhan ini membawa erti memelihara, merawat,
menjaga dan menyusui seseorang anak kecil, sehinggalah pada peringkat seorang budak itu ataupun anak kecil itu mampu membezakan perkara yang baik ataupun yang buruk. Dalam arti kata lain ataupun istilah lain, kita gunakan sebagai mumayyiz. Baik, sebahagian ulama seperti Ibn Abidin dan Al-Jurjani menyatakan bahawa hadanah membawa maksud pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, iaitu tarbiyatul al-walad. Istilah lain yang sering digunakan selain hadanah ialah kafalah. Baik. Oleh itu, hadanah menurut perhatian dari segi istilah ataupun syar'i ialah menjaga anak dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta melindungi anak daripada perkara yang berbahaya dan membinasakan akan anak kecil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hafiz bin Haidar Anwar, E22HP 0105. Pertama sekali kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak terangkan hari ini ialah saya nak meneruskan tentang hukum hadanah. Hukum hadanah ni adalah wajib. Sebelum tu kita dah tahu hadanah ni dan wilayah ni amat berbeza. Jadi apa yang dikatakan wajib sebab dalam makasih syariah ia dikategorikan dalam menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Sebab apa menjaga nyawa? Sebab anak-anak yang di bawah umur ataupun dikategorikan hak penjagaan hadanah ni perlu dilindung dari segi kesihatan, pakaian dan perkara asasi, kasih sayang. Jadi hak hadanah ni dia diberikan kepada ibu terutamanya, tetapi ada yang boleh membatalkan hak hadanah ini kepada ibu. Seperti ibu itu berkahwin dengan lelaki baru yang ibu tu kurang kelayakan dan sebagainya. Jadi apa yang dirumuskan adalah hukum hadanah adalah wajib. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Fatul Nazmi bin Nurhaidi, E22HP 0048. Jadi bagi meneruskan perbincangan saya pada hari ini berkenaan konflik hak penjagaan anak bagi ibu atau bapa yang baru memeluk agama Islam. Jadi saya akan meneruskan perbincangan ini berkenaan dengan topik ataupun tajuk saya, iaitu berkaitan dengan syarat hak hadanah. Jadi untuk syarat-syarat tuntutan hak hadanah ini terbahagi kepada 6, iaitu Islam, berakal, ifah dan amanah, bermukim, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain dan tidak menghidap sakit yang berpanjangan. Jadi antara 6 syarat ini saya akan pergi satu persatu berkenaan dengan syarat-syarat tuntutan hak hadanah. Jadi yang pertamanya adalah berakal. Kenapa tuntutan hak hadanah perlulah ditekankan berkenaan dengan akal? Seperti yang kita tahu bahawa akal dapat dikenal pasti sebagai kewarasan akal. Jadi jika seseorang ibu bapa ataupun penjaganya tidak berakal, maka hak tuntutan hadanah ini akan gugur. Baik. Seterusnya, syarat yang seterusnya adalah Islam. Islam adalah syarat yang amatlah ditekankan dalam tuntutan hak hadanah ini. Hal ini kerana jika ibu atau bapa memeluk agama Islam, maka anak juga akan ikut ibu atau bapanya memeluk agama Islam, dan ini akan terkecuali jika ibu atau bapa itu adalah orang yang kafir. Seterusnya, syarat yang ketiga iaitu ifah dan amanah. Ifah dan amanah seperti yang kita tahu, ibu bapa itu bukanlah seorang yang fasik. Ibu bapa itu haruslah adil
ibu bapa itu perlulah mementingkan tentang keagamaan. Jadi amanah dalam hak hadanah ini perlu merangkumi semua aspek yang saya cakapkan tadi. Ibu bapa itu perlulah adil dalam menjaga ataupun mengawasi anak-anak, memberikan pendidikan dan sebagainya. Dan ibu bapa juga perlu mementingkan menjaga maruah diri anak-anak. Dalam tuntutan hak Allah ini juga Islam ada tekankan berkenaan dengan anak itu perlulah diberikan pendidikan, makan, pakaian yang mencukupi. Jadi untuk ifah dan amanah ini ia tidak memerlukan saksi sehingga timbul pertikaian dalam mahkamah, maka hakim perlu menetapkan keadilan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan. Jika ada bukti atau keterangan yang menunjukkan ibu atau bapa itu tidak memenuhi aspek-aspek amanah dan ifah ini, maka hakim boleh menarik balik tuntutan hak amanah. Seterusnya adalah syarat yang keempat, iaitu bermukim. Untuk syarat yang keempat ini, ibu atau bapa itu perlulah ibu atau bapa yang mendapat hak penjagaan itu haruslah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Hal ini dikatakan sebab apa? Sebab jika ibu atau bapa itu bermusafir ataupun pergi menunaikan haji ataupun keluar negara, jadi orang yang tinggal bersamanya berhak menjaganya. Okey. Sekiranya musafir tersebut berpindah tanpa niat untuk kembali, ia tidak menggugurkan hak penjagaan sekiranya tempat tersebut selamat. Jadi jika ibu bapa ini bermusafir dan tanpa niat untuk kembali, maka hak hadanah ini ataupun hak penjagaan ini tidak akan gugur, melainkan jika tempat yang diduduki oleh anak ataupun tempat tinggal anak ataupun kawasan persekitaran anak itu selamat. Jadi hak ini takkan gugur. Seterusnya, syarat yang kelima iaitu ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Okey, jadi hak penjagaan anak akan gugur jika ibu berkahwin dengan lelaki lain sekalipun dia belum bersetubuh oleh suaminya ataupun suaminya redha anak tirinya tinggal bersama. Jadi dalam syarat ini terdapat pengecualian juga. Jadi antara pengecualian yang saya akan beritahu ini adalah yang pertama, bapa kanak-kanak itu ataupun bapa kanak-kanak dan bapa tirinya bersetuju tentang hak penjagaan. Jadi kalau bapa kepada kanak-kanak itu ataupun bapa tirinya setuju, maka hak penjagaan ini tidak akan gugur. Dan seterusnya, poin seterusnya adalah suami baru adalah kaum keluarga yang juga termasuk golongan yang mempunyai hak ke atas penjagaan anak tersebut. Jadi atas disebabkan hal-hal ini, maka tuntutan hak hadanah itu tidak akan gugur. Okey, dan syarat yang terakhir, iaitu syarat yang keenam, iaitu tidak menghidap sakit yang berpanjangan. Jadi kita sebagai parent, kita sebagai ibu bapa yang mempunyai tuntutan hak hadanah, syarat yang ini adalah syarat yang dikatakan penting juga, kerana jika ibu atau bapa itu menghidap penyakit kanser, penyakit yang melibatkan kematian, penyakit yang boleh membawa maut dalam masa yang terdekat, maka hak hadanah itu akan gugur dan kembali kepada waris yang sesuai, waris yang tidak mempunyai penyakit. Dan jika waris terdapat split kanser ataupun sebagainya, jadi waris itu tidak akan mendapat hak hadanah. Okey. Jadi antara enam syarat yang dinyatakan di atas, terdapat kesan juga apabila 6 syarat itu tidak dipenuhi. Jadi kesan apabila 6 syarat itu tidak dipenuhi, maka hak hadanah itu akan gugur dan kembali kepada waris yang terdekat. Jadi apabila hak hadanah ini gugur, maka ia akan berpindah pula kepada urutan yang berhak untuk menuntut hak hadanah. Jadi sekian daripada saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Nur Azman, nombor matriks A22HP0109. Jadi apa yang saya ingin kupaskan ataupun bahaskan ialah mengenai turutan hak hadanah, iaitu turutan hak penjagaan anak-anak. Okay. Pengasuhan anak merupakan hak bagi sesuatu kaum kerabat terhadap anak tersebut. Jadi yang paling berhak sekali untuk menuntut hak penjagaan ialah ibu. Kerana apa? Kerana ibulah yang melahirkan, mengkandungkan dan menjaga anak di dalam kandungannya. Begitu juga dengan bapa, iaitu merupakan asal keturunan anak. Namun kedudukannya adalah selepas ibu. Okay, berdasarkan kedudukan ini, Islam telah menetapkan hak hadanah, iaitu hak penjagaan anak kepada seorang ibu. Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan hak hadanah ini kepada seorang ibu selagi dia belum berkahwin lain, selagi dia belum berkahwin lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, engkau dia berkata kepada seorang wanita, engkau lebih berhak terhadapnya selagi engkau belum berkahwin lagi. Riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad. Tetapi sekiranya seorang ibu itu bukan termasuk dalam ahli hadanah, seperti dia sudah berkahwin lain selepas dia telah bercerai dan dia kahwin lain, kurang waras atau seumpama yang menyebabkan ibu itu hilang syarat untuk mendapatkan hak hadanah, iaitu hak tuntutan anak tersebut, maka dalam hal ini ibu tersebut telah hilang kelayakan tersebut untuk mendapatkan hak hadanah dan telah berpindah kepada pihak yang seterusnya. Keadaan ini sama dengan bapa, iaitu apabila bapanya bukan lagi ahli hadanah kerana sebab-sebab tertentu, iaitu kurang waras dan sebagainya, maka hak hadanah akan terus berpindah ke pihak yang seterusnya. Antara kes-kes yang berkaitan dengan isu di atas adalah kes Subhashini Raja Singgam melawan Saravanan Tanggatore. Suami iaitu Saravanan telah memeluk agama Islam dan dia juga turut mengislamkan anak sulungnya yang pada ketika itu berusia 4 tahun. Isterinya Subhashini membantah tindakan Saravanan yang telah mengislamkan anak lelakinya kerana tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Seterusnya, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa ayah kepada kanak-kanak tersebut berkuasa untuk mengislamkan anaknya berdasarkan perkara 12/4 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa agama seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun hendaklah ditentukan oleh ibu atau bapa atau penjaganya. Oleh disebabkan itu, dalam kes ini secara tidak langsung ayah tersebut berhak untuk mengislamkan anaknya walaupun tanpa persetujuan daripada ibu anak tersebut. Dengan ulama terhadap isu ini, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, iaitu Imam Al-Imrani menjelaskan dalam kitabnya Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, maksudnya tidak ada hak penjagaan anak bagi seorang yang fasik kerana tidak ada jaminan keselamatan kanak-kanak itu akan membesar mengikut caranya. Sekiranya salah seorang daripada ibu bapa itu adalah beragama Islam, maka anak tersebut diberikan kepada yang beragama Islam dan tidak sabit hak penjagaan kepada orang kafir. Yang seterusnya, menurut mazhab Hanafi, Imam Ibn Abidin menyatakan dalam kitabnya Rad Al-Mukhtar ala Dur Al-Mukhtar, maksudnya sabit hak penjagaan bagi ibu, iaitu ibu nasab, walaupun ibu itu seorang ahli kitab atau majusi atau selepas perceraian, kecuali sekiranya ibu itu murtad, sehinggalah dia menjadi muslimah kembali kerana dia akan ditahan, atau si ibu seorang yang jahat yang mana kejahatannya boleh menyebabkan si anak terbiar seperti berzina, nyanyian, mencuri dan ratapan ketika kematian seperti yang dibahaskan dalam kitab Bahrul Al-Ra'i'.
Baik, seterusnya menurut mazhab Hanafi, itu Imam Ibn Abidin menyatakan dalam kitabnya Rad Al-Mukhtar ala Dur Al-Mukhtar. Maksudnya dalam kitab tersebut ada menulis sabit hak penjagaan bagi ibu, iaitu ibu nasab, walaupun ibu itu seorang ahli kitab atau majusi, atau selepas perceraiannya, kecuali sekiranya ibu itu murtad, sehinggalah dia menjadi muslimah kembali, kerana dia akan ditahan, atau si ibu seorang yang jahat, yang mana kejahatannya boleh menyebabkan si anak terbiar, seperti berzina, mencuri dan ratapan ketika kematian, seperti yang dibahaskan dalam kitab Bahrul Ar-Ra'iq dan kitab An-Nahrul Al-Fa'iq Ibn Abidin. Dia berkata lagi bahawa maksudnya kerana belas kasihan itu berbeza dengan berbezanya agama. Seterusnya pergi kepada mazhab Maliki. Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya, iaitu Syahrul Az-Zarqani ala Mukhtasar Sayyid Al-Khalil. Maksudnya hak penjagaan bagi kanak-kanak lelaki sehingga mereka telah balik, dan hak penjagaan perempuan seperti nafkah adalah bagi hak ibu, walaupun ibu itu seorang kafir. Imam Malik mempunyai pandangan yang berbeza mengenai isu ini, iaitu anak-anak di bawah umur akan mengikut agama Islam sekiranya yang memeluk agama Islam itu ialah bapanya. Akan tetapi sekiranya ibunya yang memeluk agama Islam, anak-anak tersebut tidak perlu ikut agama Islam tersebut. Hal ini kerana mengikut pandangan Imam Malik, seorang anak dinasabkan kepada bapanya dan bukannya oleh ibu. Oleh yang demikian, anak-anak akan ikut memeluk agama Islam hanya apabila bapa memeluk agama Islam. Jika ibu yang memeluk agama Islam, anak itu tidak akan mengikut agama baru ibunya, iaitu Islam, dan kekal dengan agama asal ketika ibu bapa mereka berkahwin. Seterusnya mereka pergi kepada mazhab kembali. Imam Al-Bukhari telah mengatakan dalam kitabnya Kasyaf Al-Qina Al-Matan Al-Iqna, maksudnya tidak ada penjagaan bagi orang kafir ke atas kanak-kanak. Bahkan kemudaratannya lebih besar kerana ia akan memberi fitnah daripada agamanya dan mengeluarkannya daripada agama Islam dengan cara mengajarnya dan mendidiknya dengan kekufuran. Perkara yang demikian itu kesemuanya merupakan kemudaratan. Di sini kita dapat simpulkan bahawa mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi lebih cenderung kepada pandangan bahawa di dalam isu status anak bawah umur selepas salah seorang ibu atau bapa memeluk agama Islam, anak-anak adalah mengikut agama Islam, tidak kira sama ada yang memeluk agama Islam itu ibu atau bapa. Pandangan ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW daripada Ais bin Amr Al-Muzani daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Baik, berkaitan dengan isu ini, penjagaan anak atau hadanah, mazhab Asy-Syafi'i dan Hanbali juga berpendapat bahawa tiada hak penjagaan bagi orang bukan Islam. Hak penjagaan anak tersebut akan diberikan kepada orang yang Islam. Hal ini adalah bagi memelihara keselamatan hak akidah anak tersebut dan menghindarinya daripada sebarang kemudaratan sekiranya anak tersebut diletak di bawah jagaan orang bukan Islam. Ibu bapa yang bukan beragama Islam tidak layak untuk mempunyai hak penjagaan kerana dibimbangi ibu atau bapa yang bukan beragama Islam itu akan mempengaruhi pemikiran anak tersebut. Dalam arti kata lain, akidah yang beragama Islam tersebut mungkin akan terjejas. Berdasarkan fakta dan keterangan di atas, kami mendapati bahawa ketika ingin menyelesaikan isu hadanah ini, perlulah sentiasa mengutamakan kebajikan anak-anak dan memastikan kanak-kanak itu mendapat asuhan, pendidikan, pembiayaan dan tempat tinggal terbaik untuk tumbuh saran dirinya. Kebajikan itu pula tidak terhad kepada maslahat yang bersifat duniawi semata-mata, bahkan memastikan pemeliharaan itu seimbang dengan maslahat ukhrawi juga. Dalam bahasa yang lebih jelas, hukum hakam hadanah tidak boleh lari daripada aplikasi maqasidul syariah
yang jelas menunjukkan bahawa tujuan syarak adalah untuk menjaga nyawa kanak-kanak daripada terbiar akibat perpisahan yang berlaku antara ibu bapa. Marilah kita renungi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul. Sekian sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.